Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 25 Ogos 2015, negara kita telah digemparkan dengan kehilangan 7 anak orang asli di Gua Musang. Kesemua mereka adalah pelajar Sekolah Kebangsaan Tohoi. 7 pelajar yang hilang dan masih belum ditemui itu ialah Mir Sudiyar Aluj 11 tahun, Nurin Yaakob 10 tahun, Ika Ail 9 tahun, Sasa Sobri 8 tahun, Haikal Yaakob 8 tahun, Linda Rosli 8 tahun dan Juvina David 7 tahun. Kesemuanya berasal dari Pos Tohoi. Haikal Yaakob adalah adik kepada Nurin Yaakob. Setelah 46 hari misteri kehilangan 7 murid orang asli tersebut, pada 9 Oktober 2015, 2 daripada 7 kanak-kanak itu selamat ditemui dalam keadaan lemah dan kurus. Diketahui murid-murid ini lari dari asrama selepas bimbang dimarahi warden asrama yang mengetahui kesemua mereka telah pergi mandi sungai. Pada ketika itu, tiada pihak yang tampil memberikan penjelasan sebenar tentang kenapa dan bagaimana kejadian ini boleh terjadi, membuatkan ramai yang tertanya-tanya apa yang dah jadi sebenarnya. Hanya selepas penemuan kedua-dua mangsa yang terselamat, cerita sebenar telah didedahkan oleh pihak polis tentang kejadian tersebut. Polis Kelantan memberi penjelasan mengenai kejadian sebenar berhubung kehilangan 7 murid yang melarikan diri dari asrama pada 23 Ogos 2015. Ketua Polis Kelantan, Datuk Mazlan Lazim berkata, rentetan kejadian itu bermula pada 22 Ogos 2015 apabila sekumpulan 25 murid sekolah itu keluar mandi ke sungai berdekatan pada jam 1 tengah hari dan pengawal sekolah kemudiannya memaklumkan perkara berkenaan kepada seorang warden. Warden itu kemudiannya memanggil 3 daripada 25 murid terbabit dan memaklumkan akan mengenakan hukuman ke atas mereka pada keesokan harinya. Oleh itu, kira-kira jam 9 malam, 23 daripada 25 murid berkenaan telah berbincang dan merancang untuk melarikan diri ke kampung mereka, iaitu Kampung Penat dan Kampung Gawin pada keesokan paginya. Kemudian pada jam 7 hingga 9 pagi keesokannya, 23 Ogos 2015, warden telah membuat pemeriksaan dan mendapati seramai 23 orang murid asrama melarikan diri dan warden bersama pembantu pengurusan asrama, pengawal keselamatan dan 2 orang penduduk kampung mencari murid-murid berkenaan. Mereka kemudiannya bertemu dengan 16 murid-murid ini di satu lokasi pada jam 6 petang dan memujuk mereka untuk pulang ke asrama. Bagaimanapun 7 belum ditemui sebelum pihak sekolah yang dibantu penduduk kampung melakukan gerakan awal mencari mereka pada jam 9 malam sehingga jam 12.30 pagi keesokannya 24 Ogos 2015. Rancangan murid-murid berkenaan melarikan diri daripada asrama sekolah itu diketahui hasil temu bual yang dijalankan ke atas 16 murid yang kembali ke asrama selepas dipujuk oleh guru mereka. Pada 24 Ogos 2015, pihak sekolah dan penduduk kampung meneruskan usaha pencarian bermula jam 8 pagi hingga 3 petang dalam lingkungan 1 kilometer dari kawasan sekolah serta berjumpa dengan ibu bapa murid-murid berkenaan di Kampung Penat dan Kampung Gawin. Namun, selepas gagal menemui ketujuh-tujuh murid berkenaan di kampung masing-masing, pihak sekolah kemudiannya membuat laporan polis pada jam 2.25 pagi pada 25 Ogos di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gua Musang. Ketika itu, polis menghantar 5 anggotanya ke Pos Tohoi pada jam 9.30 pagi untuk menjalankan operasi pencarian di kawasan berkenaan. Bermula pada 25 Ogos, operasi mencari dan menyelamat SAR ke-7 murid-murid berkenaan telah digerakkan. Pihak sekolah juga lambat membuat laporan polis kerana pernah ada kejadian murid bertindak melarikan diri dari asrama namun ditemui ketika mencari murid berkenaan di rumah keluarga mereka. Lebih daripada 350 anggota daripada pelbagai agensi keselamatan dan awam telah terlibat dalam operasi berkenaan. Bermula pada itu, pasukan mencari dan menyelamat tidak berhenti-henti berusaha mencari murid-murid tersebut dan pada 7 Oktober 2015, mayat seorang kanak-kanak orang asli Pos Tohoi ditemui dalam keadaan reput oleh penduduk kampung di Sungai Perias kira-kira 500 meter dari Pos Tohoi. Ia kemudiannya dibawa keluar untuk dibedah siasat di Hospital Gua Musang. Rangka berkenaan tiba di bilik mayat hospital itu kira-kira 8.50 malam dan dibungkus di dalam sebuah kotak
otak sebelum diserahkan kepada pihak patologi untuk ujian DNA dan pengecaman jantina. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Saiful Bahri Abdullah berkata, pihak patologi juga telah mengambil sampel darah anggota keluarga 7 murid berkenaan pada tengah hari bagi memudahkan proses ujian DNA dijalankan. Mengulas lanjut mengenai operasi itu, katanya pasukan SAR mengalami kesukaran menjalankan operasi di kawasan sungai berkenaan kerana air yang cetek serta mempunyai banyak batu. Pada 8 Oktober 2015, ibu bapa 7 pelajar itu berkumpul di Hospital Gua Musang untuk proses pengecaman. Polis kemudiannya mengesahkan identiti mayat yang ditemui dalam keadaan reput sebagai Sasa Sobri. Sementara itu, polis mengesahkan penemuan satu tengkorak dan rangka kanak-kanak pada pukul 3.50 petang ditemui kira-kira 800 meter dari mayat Sasa Sobri. Walau bagaimanapun, identiti mayat masih belum dikenal pasti. Pada 9 Oktober 2015, selepas penemuan 2 rangka sebelum ini, pasukan mencari dan menyelamat telah berjaya menemui 2 anak orang asli yang merupakan murid sekolah kebangsaan Tohoi yang selamat. Mangsa Mir Sudiar Aluj 11 tahun dan Norin Yaakob 10 tahun ditemui dalam keadaan lemah oleh pasukan tentera yang terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat. Menurut pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli Kelantan Nikman Nikya, mereka ditemui sekitar jam 11 pagi di kawasan pencarian. 2 mangsa ditemui masih hidup dan pihak tentera darat telah memberi rawatan awal dan telah dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Tambahnya, pasukan mencari juga menemui satu mayat yang belum dikenal pasti bersama 2 murid berkenaan. Sebelum ini 2 mayat telah ditemui dan pada hari itu 1 lagi mayat dijumpai, menjadikan jumlah keseluruhan yang dijumpai setakat ini adalah 5 orang termasuk 2 yang hidup. Nikman memberitahu usaha kini diteruskan bagi mencari 2 lagi murid yang masih hilang. 2 murid yang ditemui itu kemudiannya dibawa ke Hospital Gua Musang untuk rawatan lanjut, sementara mayat yang ditemui bersama mereka dihantar ke unit forensik untuk proses suai kenal. Pada 10 Oktober 2015, rangka manusia yang dipercayai milik kanak-kanak orang asli Pos Tohoi yang hilang ditemui dalam keadaan sempurna oleh pasukan mencari dan menyelamat berhampiran tebing Sungai Perias pada jam 11.20 pagi. Rangka itu ditemui kira-kira 10 meter dari penemuan 2 kanak-kanak orang asli yang terselamat. Rangka tersebut kemudiannya dibawa keluar melalui bot dan tiba di tebing Sungai Perias pada jam 1.30 petang dan dibawa ke Hospital Besar Gua Musang untuk dibedah siasat. Penemuan rangka jasad itu merupakan yang kedua ditemui dalam operasi mencari dan menyelamat dan kini tinggal seorang lagi kanak-kanak orang asli yang masih belum dijumpai. Pada 11 Oktober 2015, anggota keluarga Juvina David mengecam bahawa rangka yang ditemui di Sungai Perias, Pos Tohoi pada 9 Oktober 2015 adalah milik anak mereka. Bapanya David Kuasam, 32 tahun, berkata isterinya Sheila Omar berusia 26 tahun mengecam rangka berkenaan berdasarkan rantai leher manik dan getah ikat rambut pada pergelangan tangan rangka berkenaan. Katanya isterinya masih mengecam kedua-dua barangan berkenaan. Bagaimanapun dia tidak dapat mengenal pasti pakaian yang dijumpai berdekatan rangka itu kerana ianya telah berubah warna. Rangka tersebut ditemui kira-kira 10 meter dari lokasi 2 mangsa dijumpai selamat bersama satu mayat pada 9 Oktober 2015. David bagaimanapun berkata mereka akan menunggu keputusan ujian DNA yang dijalankan untuk pengesahan anaknya. Pada 12 Oktober 2015, usaha operasi mencari dan menyelamat kanak-kanak orang asli di Pos Tohoi yang termasuk hari ke-51 lebih memfokuskan kawasan tebing dan celahan batu-batu besar Sungai Perias, Pos Tohoi. Menurut sumber polis, kira-kira 150 anggota telah dikerahkan untuk mencari seorang lagi kanak-kanak yang masih hilang. Misi yang disertai oleh Angkatan Tentera Diraja Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM, Pusat Kokurikulum Jabatan Pendidikan Negara, Pasukan Gerakan Am, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM serta agensi-agensi lain ini akan melalui pencarian di Sungai Perias yang panjangnya kira-kira 47 kilometer.
Menurut mangsa yang terselamat, kesemua 5 murid telah meninggal dunia akibat kelaparan dan keletihan, kecuali seorang murid iaitu Haikal yang mati lemas ketika menyeberangi sungai. Norin Yaakob berkata, orang pertama meninggal dunia adalah Jovida David, yang kedua adalah Haikal Yaakob, yang ketiga adalah Sasa Sobri, yang keempat adalah Ika Ayel dan terakhir adalah Linda Rosli. Tak dapat bayangkan perasaan 2 orang murid yang terselamat melihat rakan yang lain meninggal dunia di depan mata, ditambah lagi dengan ketakutan berada di dalam hutan. Kerana takutkan hukuman dari warden, mereka sanggup meredah hutan untuk pulang ke rumah tanpa memikirkan akibat yang menanti. Namun itulah sifat kanak-kanak yang tidak mampu meramal jauh ke hadapan. Tahun 2022 ini, Mersuriyar Alush telah pun berusia 18 tahun dan Norin Yaakob berusia 17 tahun. Oleh kerana tiada perkembangan terkini berkenaan mereka, kita mengharapkan mereka tabah dalam mengharungi dugaan hidup ini dan mendoakan yang terbaik untuk mereka. Sekian.